Subhanallah, testing. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama. Minta maaf saya lewat sedikit. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesempatan dan marilah sama-sama kita merendahkan hati kita, merendahkan jiwa kita, fikiran kita untuk sama-sama kita merasai bagaimana Allah SWT lah yang sebenar-benarnya berhak untuk kita sanjung, puja kan? Kita nak agung-agungkan, untuk kita nak bergantung padanya dan kita berharap padanya. Dan insya-Allah kita mulakan dengan syahadah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada pagi ini dan mari sama-sama kita nak minta ampun pada Allah. Kita nak merendahkan diri kita, bertaubat kepadanya. Kerana kita mengetahui bahawa kita tidak perfect, kita ada banyak kelemahan, kita ada banyak kelalaian, kita ada banyak dosa yang kita sedar, yang kita tak sedar. Dan dosa-dosa itu adalah merupakan penghalang kita untuk mendekati Allah. Maka kita istighfar pada Allah, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi ini mari sama-sama kita memperbaharui niat kita, iaitu untuk nak meningkatkan lagi perjuangan kesungguhan kita di dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingin sama-sama membina kekuatan diri kita ini supaya kita dapat istiqamah. Oleh itu mari sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, keaiban kami, kehinaan kami, kejahilan kami, janganlah jadi segala perkara-perkara yang tidak elok yang ada pada kami ini sebagai penghalang kepada taufikmu, hidayahmu, penghalang kepada rahmahmu dan penghalang kepada barakah yang kau nak berikan, ya Allah. Janganlah jadikan segala kelemahan kami itu sebagai segala keaiban kami itu sebagai penghalang maunah dan karamah yang nak diberikan olehmu, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghidupkan dakwah, tarbiyah dan jihad, menghidupkan kekuatan-kekuatan untuk kita, untuk kami sekalian menuju kepadamu dengan lebih kuat lagi, insya-Allah.
Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, pada hari ini kalau di media-media masa kita mendengar macam-macam cerita berkenaan dengan situasi di dunia ini. Dan sebahagian cerita yang menggambarkan bahawa bencana alam di mana-mana lah. Sebahagian dari cerita menggambarkan tentang pandemik. Sebahagian cerita menggambarkan tentang orang-orang besar yang sudah mula menyuarakan pandangan-pandangan mereka untuk nak melajukan lagi pandemik proses-proses untuk nak digambarkan sebagai mengawal pandemik ini. Begitu juga dengan sokongan-sokongan yang ditunjukkan oleh jentera-jentera tertentu, dan sebahagian daripada jentera itu banyak menggunakan penipuan-penipuan. Dan kita juga mendengar di sebahagian tempat yang lain bagaimana adanya wujudnya kuasa-kuasa baru umat Islam, contohnya Taliban di Afghanistan, contohnya adanya ura-ura tentang kebangkitan yang di sana sini. Jadi inilah perkara-perkara yang kita dengar pada hari ini. Jadi apa pun yang kita dengar pada hari ini, hendaklah kita sama-sama sentiasa meletakkan bahawa pergantungan kita, harapan kita, dan segala yang ada pada kita itu hanya pada Allah. Kita nak letakkan yang itu. Kenapa? Inilah pembersihan yang perlu ada dalam diri kita. Kita jangan tertipu, terkeliru dengan manusia, dengan tokoh-tokoh manusia, dengan kehebatan manusia, dengan kekuatan manusia, kuasa dia, ataupun kita kata pengaruh dia, arahan dia, seperti hebat manusia itu. Seperti hebat manusia itu, nampak seperti tokoh, nampak seperti seorang yang ataupun sekumpulan manusia yang menguasai, yang ada kuasa, yang ada kekuatan. Tetapi sebenarnya yang kuat, yang berkuasa itu Allah. Kita nak kena tanam dalam hati kita, tanam dengan sebenar-benarnya. Melihat manusia, lagi hebat manusia itu, maka lebih hebat Allah lagi. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang sultan, walaupun dia seorang perdana menteri, walaupun dia seorang menteri, ataupun dia sekelompok tentera, mungkin tentera Amerika, mungkin tentera China, mungkin mereka ini ada senjata yang kuat, ada harta yang banyak, ada pengaruh yang kuat. Kita melihat mereka, kita rasa gerun. Kita melihat musuh-musuh tadi, merasa takut, bimbang, merasa kita ni tidak ada kekuatan. Itulah merupakan tanda-tanda bahawa kita belum lagi benar-benar mengenal Allah. Maka kita nak kena sampaikan pada sahabat-sahabat kita, sampaikan kepada kawan-kawan kita, sampaikan kepada semua keluarga kita. Dan malahan kita nak tanam dalam hati kita bahawa siapa pun yang ada di hadapan kita, siapa pun mereka itu, selagi mereka itu tidak bersama dengan Allah, tidak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka hina. Dan mereka hina, mereka tak kuat, dan mereka tak kuat. Nampak je kuat tapi tak kuat. Ini hakikat yang kita nak kena rasa. Inilah kebahagiaan yang dirasai oleh mereka yang bersama dengan Allah, yang di mana lagi kuat hentaman mereka, lagi kuat kita kata ancaman-ancaman, tekanan-tekanan yang diberikan. Maka kita melihat mereka, tengok dengan pandangan iman. Apa pandangan iman? Mereka hanyalah makhluk Allah. Mereka hanyalah makhluk Allah. Maknanya kalau mungkin majikan kita melakukan pemaksaan-pemaksaan, tekanan-tekanan, mungkin di kalangan orang atasan kita, mungkin di kalangan orang besar-besar. Jadi kita nak kena rasa, bila melihat mereka, satu perasaan dalam hati kita, bahawa selagi ia tidak bersama dengan Allah, selagi dia tidak bersama dengan Al-Quran dan hadis, maka selagi itulah mereka tidak ada apa-apa. Mereka kecil, mereka kecil. Malahan mereka boleh berubah dengan kehendak Allah, sama ada berubah menjadi baik ataupun berubah menjadi jahat lagi dan dihancurkan oleh Allah. Mereka berubah jadi baik, mendapat hidayah Allah, dan Allah
naikkan darjat mereka bersama kita, bersama orang yang beriman. Jadi sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita melihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada asalnya seorang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada asalnya seorang yang nak melihat Rasul seorang dengan pandangan benci, kebencian, sehingga ada satu peringkat mahu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang yang terhunus, yang dia nak bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan pilihan Allah, dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu kuat penentangannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada orang beriman, akhirnya beliau telah berubah menjadi seorang yang saleh, seorang yang baik, malahan menjadi Amirul Mukminin yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia telah menjadi seorang yang mempertahankan Islam, menjadi seorang yang membantu mustada'afin, orang-orang yang lemah. Jadi inilah yang kita nak kena melihat. Kita melihat manusia-manusia yang ada di depan kita, sekiranya mereka itu nampak hebat, nampak kuat, nampak dengan dia punya kegagahan dia, nampak dia seorang yang boleh memberi tekanan, boleh memaksa manusia ini, sesungguhnya dia boleh paksa kita daripada apa yang setakat yang diberikan oleh Allah pada dia, tak lebih daripada itu. Maka jangan kita takut, jangan kita bimbang dengan makhluk manusia. Sebab itulah antara perkara yang pertama sekali yang hendak kita sama-sama rasai di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir hari sebelum kebangkitan, kita akan sampai kepada peringkat maksima, sampai peringkat tak boleh senyum lah. Maknanya susah nak senyum, ataupun sampai peringkat menangis tiap-tiap hari, sampai peringkat mungkin kita akan takut, sampai tak boleh nak bercakap, terdiam, ataupun sampai peringkat kita rasa seolah-olah dunia ni terlalu sempit bagi kita, seperti dalam penjara, tak boleh nak gerak ke sana ke sini, dalam keadaannya macam-macam kita kata kekangan, cobaan. Jadi kita akan sampai kepada peringkat-peringkat begitu. Dan kenapa Allah izin kita sampai kepada peringkat-peringkat demikian? Bukan kerana Allah tinggalkan kita, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi manusia, menzalimi kita dengan paksaan, tekanan macam-macam tadi, kan? Sampai peringkat mahu membunuh, mahu menyakiti kita, orang beriman tadi. Bukan kerana Allah zalim, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu kita dalam keadaan susah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mahu menguji kita, menguji iman kita. Apakah kamu cukup dengan menyatakan kamu dah beriman, sedangkan kamu belum diuji? Sebenarnya kamu belum diuji telah berlaku pada orang sebelum kita, di mana mereka diuji dengan ujian yang hebat, ujian yang kuat, ujian yang membawa kepada ketakutan, kesakitan, yang membawa kepada kematian malahan. Tetapi setiap ujian yang Allah bagi itu bukan menjadikan orang beriman makin lemah, makin takut. Oi, ini makin besar ni, makin kuat ni, makin banyak ni, makin terkuat. Tekanan, ancaman makin kuat. Bukan makin takut. Orang beriman makin berani, makin kuat, makin hebat. Kenapa? Kerana dia bersama Allah. Kerana dia tahu lagi kuat ancaman yang diberikan kepada dia, lagi kuat ancaman diberikan pada dia, maka lagi kuatlah, kan? Lagi kuatlah bantuan Allah yang akan diberikan kepada dia. Lagi kuat bantuan Allah, lagi dekat dia dengan Allah. Saya teringat kata-kata seorang syekh almarhum Abu Bakar Al-Awawidah rahimahullah, dan meninggal dah. Abu Bakar Al-Awawidah rahimahullah, seorang ulama yang salah seorang ulama Palestin yang saya sempat jumpa, sempat travelling sama-sama dia, sempat berbual-bual sama-sama dia, tidur malam sama-sama dia, bincang-bincang. Seorang yang saleh, yang hidupnya sepanjang masa dalam keadaan mengingati Allah, bersama Allah. Diseksa teruk di dalam penjara sampai buta matanya, matanya buta. Diseksa teruk dalam keadaan penjara sampai keadaan kesakitan yang luar biasa. Dan bagaimana satu ketika saya bertanya dengan dia, "Ya Syekh, wahai Syekh, boleh tak ceritakan kepada kami, orang-orang yang ada ni, orang muda-muda ni, orang tak tahu, orang tak ada apa-apa ni, bagaimana perasaan kamu ketika kamu diseksa dalam penjara?
kamu diseksa dalam penjara Israel tu, macam mana perasaan kamu? Saya tanya soalan tu kepada dia. Maka dia kata, dia senyum. Dia senyum sebab dia teringat mungkin agaknya suasana dia diseksa di dalam penjara. Kita ingat dalam penjara ni bukan saja dikurung, dan bukan saja dia dihalang daripada bertemu dengan keluarga kita, kawan-kawan kita. Bukan sahaja kita tak boleh pergi ke mana kita nak pergi. Nak main bola ke, nak beriadah ke, nak pergi kedai ke, tak boleh dalam penjara, dikurung. Dia telah dijatuhkan 450 tahun penjara. 450 tahun penjara hukuman ni. Itu Israel jatuhkan. Tapi dia tak sampai 450, dah lepas. Allah Maha Kuasa kan. Saya tanya dengan dia, bagaimana perasaan Syekh tentang ketika dipenjarakan, ketika diseksa? Maknanya tekanan tu meningkat, bukan saja dikurung, bukan saja dihalang jumpa dengan orang-orang lain, keluarga, bukan saja terpisah dengan dunia luar, tetapi diseksa sampai buta, matanya buta. Maka dia jawab, dia senyum. Saya ingat lagi malam tu kami berdua lah, kan, berdua. Saya tanya dengan dia soalan ni saya lama dah nak tanya, saya kata, tapi saya nak tanya depan orang takut Syekh jawabnya lebih kurang. Saya nak tanya berdepan, berdua je ni. Syekh beritahulah saya, macam mana perasaan, apa perasaan ketika diseksa dalam penjara Israel? Apa jawapan dia? Dia kata, ketika aku diseksa kan, pada masa itu aku melihat musuh aku. Melihat musuh Israel, Yahudi, Zionis, yang ada dengan alatannya, dengan apa, macam mana nak mukul dia, pukul aku, kan. Aku melihat dia dengan pandangan bahawa mereka terlalu kerdil, kecil je. Tengok pandangan mereka ni makhluk Allah. Nampak? Tengok musuh, teringat Allah. Ini hati yang bersih. Hati yang bersih. Tengok musuh, teringat Allah. Tengok kekuatan musuh, dengan kita dah kena tangkap, dah kena gari, dah kena pegang, dah kena ikat semua dah, dan sebagainya. Tengok musuh, dalam keadaan kita tidak boleh buat apa-apa, teringat Allah. Teringat Allah. Dia kata, aku melihat dia, dan aku melihat bagaimana kerdilnya manusia ni yang nak lawan Allah. Nak lawan Allah, kerdilnya dia. Maka aku pun mengucapkan syukur pada Allah. Pertama, tengok musuh, dia nak seksa. Bukan kata dia nak bagi makan. Kita hari ni bila orang bagi makan, baru kita bersyukur, kan? Kita kata terima kasih lah, Alhamdulillah, terima kasih orang nak bagi kita makan, kan? Tak, tengok musuh yang nak menyeksa, syukur. Kenapa? Yang pertama, musuh lemah. Allah lebih kuat daripada musuh. Ini penyaksian iman yang ada dalam hati. Allah lebih kuat daripada musuh, lebih kuat daripada ancaman dia, lebih kuat daripada apa yang nak buat. Maka aku melihat dia, aku syukur pada Allah. Ya Allah, aku syukur ke Engkau, kerana Engkau lah Tuhan aku. Engkau yang lebih kuat, lebih besar, lebih hebat, lebih agung, kan? Dan Engkau datangkan ini dengan qada dan qadarmu, dengan takdirmu. Maksudnya kita berdepan dengan musuh ni sebab ketentuan Allah, bukan sebab kita susun ke dia nak dapat. Tak, Allah tentukan. Allah tentukan. Maka apabila dia kata begitu, maka aku dipukul. Maka aku merasakan aku sedang mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Aku sedang mempertahankan Islam. Aku sedang memperjuangkan Islam. Setiap kali aku dipukul, aku merasa mulia, lebih tinggi daripada mereka yang memukul aku. Kalau kita nak gambarkan hari ni, orang ancam kita, belum pukul lagi, belum bunuh lagi, baru ancam kita, cakap macam-macam. Kamu ni begini, kamu ni begini, begitu, kamu ni macam-macam, dia cakap. Sebab kita berpegang dengan prinsip Islam. Maka apabila dia bercakap begitu, kan, macam mana Zionis tadi, dia duduk pukul. Kan, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah rahimahullah dah meninggal dah. Maka setiap kali aku dipukul, aku rasa aku semakin kuat berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi, berpegang dengan Islam, perjuangan Islam. Sebab aku dah ikrar dah. Kita dah ikrar dah, kan, bahawa kita nak hidup dan mati bersama perjuangan Islam. Hidup dan mati syahid fi sabilillah. Mati berjuang, hidup berjuang, mati syahid. Jadi kata, aku dipukul, dan setiap kali aku dipukul, aku merasakan aku semakin dekat dengan Allah, semakin kuat, dan aku merasakan dia semakin hina.
Tuan-tuan puan-puan Allah, musuh-musuh Islam, ingat, bila dia bantai umat Islam, dia tangkap umat Islam, dia gertak umat Islam, dia ancam, dia paksa, dia ingat bila dia bercakap benda-benda yang buruk, menghina perjuangan umat Islam, dia ingat dia besar, dia semakin besar. Itu hanya syaitan yang menipu dia. Hakikatnya dia semakin hina, semakin hina. Dia telah mengisyharkan untuk menentang awliya Allah, menentang wali Allah, menentang Islam. Maka sebenarnya hakikat orang yang beriman tadi, yang hatinya bersih, yang dibersihkan tadi itu, maka dia melihat dengan kacamata iman. Maka bila dia melihat yang itu, maka dia nampak, dia kecil, makin hina, makin hina. Lagi dia tunjukkan belang dia, lagi hina. Sebab dia melawan sunnah, dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tersenyum. Dia kata, aku kena memang sakit. Tapi bila aku rasa Allah melihat aku diseksa. Ini orang yang kenal dengan Allah ni. Aku merasai Allah melihat aku diseksa. Maka dia kata, aku rasa syukur, rasa kuat, makin kuat. Sebab aku tahu Allah tengok aku, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku, dan aku sabar. Macam kita lah kan, nak melawan bola. Saya dulu pernah main bola dulu kan, masa muda-muda kecil-kecil kan. Masa remaja memang nak wakil Malaysia lah. Dulu kita ditarbiah oleh sukan. Saya pun nak wakil Malaysia lah, nak wakil, kalau boleh nak wakil planet dunia, pergi ke Pluto sana, lawan dengan planet alien kalau boleh. Itu imajinasi anak-anak kita lah, sebab dia tarbiyah dengan sukan kan. Jadi kita lihat bagaimana hari kita boleh bermain dalam stadium yang penuh dengan penyokong yang menyokong kita. Kita semangat luar biasa. Penat pun jadi tak penat. Lari kejar bola tu kan. Lari kejar bola dengan orang sorak kita ni kan. Orang sorak kita ni dengan orang bagi galakan kita. Cepat kan. Dia sokong kita, dia puji kita dia kan. Kita yang main bola sepak ni di tempat kita ni, di stadium kita, makin ramai orang, makin semangat. Kan, makin semangat. Penat, hilang penat. Saya ingat lagi, hilang penat. Penat dah skala biasa dah juga cungak dah. Kita ke sana ke sini kan. Bergerak, sentiasa bergerak ni. Tapi pasal keliling ada penyokong kan. Siap dengan dia punya lagunya, dia punya chanting ni kan. Dululah masa remaja tu. Kita semangat sampai boleh lari sana, tak penat lah. Kalau penat pun malu lah, kalau berhenti malu, semua orang tengok kan. Tuan-tuan puan, ini manusia tengok kita rasa seperti satu kekuatan yang lain yang luar biasa ni. Apalagi kalau kita rasa, kita tahu, kita rasa, kita sedar Allah Subhanahu wa ta'ala raja kepada segala raja, sultan kepada segala sultan, ketua kepada segala ketua, Rabbul Jalil, Tuhan yang menjadikan segalanya, Tuhan yang menjadikan kita, yang memberikan rezeki, nyawa, umur, kesihatan kita, Tuhan yang memberikan segala-galanya pada kita. Melihat kita disakiti, diancam, ditekan, dipaksa, dan kita berpegang untuk memelihara diri kita, din kita, memelihara nyawa kita, memelihara diri kita ni daripada dirosakkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Islam, musuh kita. Maka tentulah bila kita melihat Allah, kita merasai Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, kita diperkenakan, kita rasa kuat, makin kuat. Inilah al-iman. Ini iman. Jadi di akhir zaman ni kita perlukan ni. Kita perlukan perasaan ini. Kita perlukan kesedaran ini, kefahaman ini, bahawa kita bersama Allah. Jangan melihat manusia-manusia. Hari ni pagi-pagi saya dapat orang telefon saya. Pagi-pagi lagi, lepas baca maksurat, lepas baca Quran sikit-sikit tu kan, lepas subuh baca-baca, telefon. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ni? Ada orang besar, tak disebutlah nama dan sebagainya, dah mula cakap begini, macam mana bang? Dia kata kan, nampaknya makin kuat ni
Mungkin lepas ni orang lagi besar, lagi hebat lagi. Mungkin semua yang tinggi-tinggi semua akan duduk di bawah, menghalang dan cakap macam-macam lah. Macam mana ni? Macam mana ni? Sebelum ni mungkin peringkat guru besar je, mungkin peringkat majikan je. Ini dah sampai peringkat atas cakap ni. Macam mana? Mereka bersatu untuk merosakkan iman, merosakkan Islam, merosakkan. Macam mana? Pagi-pagi ada orang tanya ni. Alhamdulillah. Tama-tama, Alhamdulillah. Kita nak kena syukurlah. Pertama sekali, tambah besar orang buat macam gini, kita kena buat lebih baik lah, kan? Sebab kita kena yakin Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kalau kita tak yakin Allah bersama kita, apa lagi yang kita nak yakin? Apa lagi yang kita nak pegang? Tuan-tuan nak pegang satu prinsip. Satu prinsip kan? Satu pegangan akidah, kekuatan. Tiba-tiba ada orang kacau akidah tu, ada orang kacau pegangan tu, ataupun ada orang kacau kita sebab pegang benda tu, kan? Kita nak pegang apa? Tuan-tuan, kita nak pegang apa? Apa yang boleh kita pegang? Kita tak boleh pegang apa-apa. Tak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang layak untuk kita berharap, bergantung, meminta, bersandar padanya melainkan Allah. Tak ada yang lain. Ini kita kata tasawuf. Kita membersihkan hati kita daripada ketakutan-ketakutan pada makhluk. Membersihkan hati kita daripada merasa gelisah, takut takut dibuang kerja, takut kita ni dianiaya, takut kita dizalimi, takut kita akan dikenakan apa-apa tindakan, takut pada makhluk, nak buang. Ini tasawuf, pembersihan. Jadi tasawuf pembersihan ni bukan zikir sahaja. Jadi sebab tu kita berzikir, baca Quran, semayang, bukan sekadar amal saja, tapi amal yang membersihkan hati kita daripada syirik. Amal yang membersihkan diri kita daripada tertipu dengan apa yang ada di dunia ni. Nampak dunia ni yang hebat, dunia ni yang besar, dunia ni yang ada kuasa, dunia ni yang mengkontrol semua. Dialah yang kontrol semua. Ini pemerintahan aku, ini negara aku, ini kuasa aku ada pangkat, aku ada jawatan. Nampak macam tu yang besar, yang hebat. Maka akidah membenarkan yang al-haq, yang benar. Dia membebas, dia bersih daripada syirik-syirik tadi. Takut kepada makhluk, takut kepada ancaman, takut kepada kehilangan dunia. Dia bergantung kepada Allah. Sehingga dia kata apa? Apa pun jadi ke aku bersama dengan prinsip-prinsip perjuangan Islam. Tidak ada kompromi dalam bahagian akidah. Jadi sebab itulah, inilah hakikat zikrullah, hakikat mengingati Allah, hakikat bersama dengan Allah dalam keadaan kita membersihkan hati kita. Jadi zikir ni bukan dah dapat pahala. Dapat pahala ni memang Allah bagi. Tak payah cakap lah. Macam kita buat kerja, gaji kita buat kerja, kita bekerja contohnya sebagai custom ke, immigration ke, sebagai polis ke, sebagai tentera ke, kan, kita bekerja sebagai siapa-siapa, guru ke, kita bekerja sebagai apa-apa. Kita pergi kerja pagi petang, sakit kita tak pergi, kan, kita MC sakit tak dapat pergi, tak dapat mengajar. Mungkin kadang-kadang kita letih, kerja kita kurang sikit kualitinya. Kadang kita semangat, kerja kita lebih sikit. Apa pun yang kita buat, sebulan, akhir bulan dapat gaji. Akhir bulan dapat gaji sebab kita masih lagi ada kontrak dengan majikan kita, kontrak dengan syarikat kita. Kita datang, kita buat apa yang boleh, maka akhir dia bagi gaji kita. Begitulah kita dengan Allah. Lebih lagi kita dengan Allah. Kenapa? Bila kita dah ikat kontrak dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita ucap la ilaha illallah, kita dah ikat janji dengan Allah. Aku nak jadikan Engkau ya Allah sebagai Rabb aku, Tuhan aku, ilah aku, tempat aku menyembah, memohon, bergantung harap. Maka pada ketika itu kita ada kontrak tak? Ada kontrak. Jangan risau, sembahyang Allah bagi pahala, puasa bagi pahala, zikir bagi pahala. Memang Allah bagi sebab selagi kita Islam, Allah akan bagi. Tetapi
Apa yang lebih penting daripada pahala yang Allah akan bagi? Memang Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Dia akan bagi. Yang lebih penting, kita nak bersihkan diri kita daripada syirik, daripada merasai sesuatu lebih hebat, sesuatu lebih kuat. Siapa engkau? Engkau manusia, aku bersama Allah. Nak rasa begitu. Sehingga akhirnya dengan kekuatan-kekuatan itu, kita bergerak istiqamah dengan perjuangan. Istiqamah dengan perjuangan, tak takut. Ini zikrullah. Ini maksud zikrullah. Dalam konteks kita, bukan hanya nak berzikir banyak, 1,000, 2,000, 3,000, dapat pahala banyak. Selawat sampai 70,000 kali, kita bergabung-gabung dengan orang lain pula. Nak dapatkan pahala yang banyak. Bukan nak dapat pahala yang banyak. Pahala memang Allah bagi. Bila kita berkira dengan Allah, aku nak baca satu hari 100,000 kali supaya dapat 100,000 pahala, 1,000,000 pahala. Kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah berkira dengan kita. Allah bagi. Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang kita nak ialah kita nak semakin dekat dengan Allah. Kita semakin kenal Allah. Semakin menghayati iman pada Allah. Semakin merasai sayang pada Allah. Semakin kita mengabdikan diri, merendahkan diri kepada Allah. Bukan merendahkan diri kepada makhluk. Bukan ketakutan pada makhluk, ketakutan pada Allah. Ini zikrullah. Zikir yang membersihkan hati kita daripada sifat-sifat makhluk yang terputus daripada Allah. Ini yang kita nak kena rasa. Dan zikir yang akan mengingati Allah, yang akan menyebabkan kita boleh menolak hawa nafsu kita, menolak kejahatan-kejahatan diri kita, buang dosa kita, buang. Hari ini kita berzikir pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir subhanallah, subhanallah. Kita baca Allahumma salli alaihi wasallam 1,000 kali baca surah. Tapi cuba tengok dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita dah tinggalkan? Berapa banyak hawa nafsu yang kita telah kuasai dalam hidup kita? Jadi kita berzikir, kita berselawat, tetapi hawa nafsu kita tak boleh kontrol. Masih lagi sama aje. Kalau daripada dulu merokok, sekarang merokok, tambah lagi 2-3 kotak sehari merokok. Kalau dulu buat dosa sekian-sekian, suka mengumpat orang, daripada dulu sampai sekarang, bertambah lagi. Padahal kita kata, saya berzikir, saya semayang, saya solat. Kenapa? Kerana zikir kita, amal kita tidak membersihkan kita, tidak membina ma'rifat. Kita kenal Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin kuat dengan Allah. Semakin bergantung pada Allah, bersandar pada Allah. Kita cuma buat amal aja. Kita ingat amal tu nak pahala. Kita kata satu hari kena baca, kena baca 41 kali Fatihah. Kita pun baca kenapa? Sebab hati kita niat, kalau bila baca Fatihah ni, nanti Allah akan bagi kita apa? Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kita macam-macam. Dia bukakan pintu penyelesaian, dia berikan kekuatan nak melawankan penyakit kita. Kita minta ke Allah, minta. Boleh tak minta tu? Boleh minta tu, tak ada masalah. Tapi itu bukan tujuan utama. Maknanya, kalau kita berzikir sebab nak dapat sesuatu, tiba-tiba Allah tak bagi yang tu, adakah kita tak nak zikir dah lepas tu? Adakah kita tak mau solat dah lepas tu? Kita minta Allahu Akbar buat solat hajat. Kemudian panjang lagi sujud kita, rokok kita, solat kita, panjang lagi kita buat. Sampai 20 rakaat kita buat solat hajat. Minta ke Allah tiap-tiap malam untuk dapatkan satu hajat. Daripada dunia ini. Ataupun daripada apa-apa sahaja yang kita nak minta daripada hajat tadi. Maka tiba-tiba Allah tak izin. Allah tak bagi yang kita nak. Allah tak bagi yang kita nak. Allah bagi yang kita perlukan. Allah bagi yang lebih baik daripada yang kita nak. Allah ampunkan dosa kita. Tiba-tiba kita nak benda tu juga. Adakah bila Allah tak bagi, kita tak solat dah? Tak selawat dah? Tak zikir dah? Seolah-olah amalan kita superficial. Kita buat kerana sesuatu, kerana dunia, bukan kerana Allah. Apa tanda kita buat sesuatu kerana Allah? Berzikir kerana Allah, sembahyang kerana Allah. Apa tandanya? Nak dapat redha Allah tu, apa tandanya? Tandanya ialah kita berusaha dengan zikir kita tu. Kita berfikir, kita mula mengenal Allah. Kita mula merasai satu perasaan makin dekat dengan Allah, makin sayang ke Allah, makin kita rasa bergantung pada Allah. Lagi kita diketuk, lagi kita dibuat macam-macam, lagi kita makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini maksud mengingati Allah. Apa maksud? Misalnya kata Syekh Mustafa Masyhur rahimahullah, dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan zikrul, berzikir itu ialah seseorang yang sentiasa merasai kebersamaan dengan Allah. Dia bersama Allah, rasa bersama Allah. Dia panggil syu'ur ma'iyatullah, satu perasaan merasai bersama Allah. Ini yang kita nak. Jadi sebab itulah bila kita membincangkan tentang tajuk amalan-amalan ini, amal mahdiyin ini, kita nak merasakan bahawa sebenarnya nombor satu dalam hidup kita ini ialah membersihkan hati kita. Apa maksud bersih sini? Kita nak buang benda yang rosak, benda yang kotor, benda yang syirik. Nombor satu, membersihkan daripada syirik. Membersihkan daripada syirik. Hati kita. Apa yang ada ke hati kita ni? Yang ada ke hati kita ni adalah perasaan, naluri, syu'ur, rasa hati, emosi, altifiyah, emosi kita, rasa hati kita, perkara yang kita rasa, perkara yang kita suka, yang benci, benda yang kita rasa. Itu kekuatan, semua itu kekuatan. Dan kita nak bersihkan segala perasaan-perasaan kita, rasa hati kita, syu'ur disebut tadi. Kita nak bersihkan daripada perkara yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah, maknanya kita ikat sayang kita dengan makhluk, kita ikat takut kita pada makhluk, kita ikat benci kita pada dunia, pada makhluk. Ikat semua. Kita nak semua kita buat atas dasar kerana kita hamba Allah. Saya takut pun kerana Allah, saya benci pun kerana Allah, saya suka pun kerana Allah, saya sayang pun kerana Allah. Kalau dunia ni lah, kalau saya sayang pada Allah, saya benci, saya dimurkai oleh Allah, kita rasa takut kita dapat murka Allah. Jadi semua kita ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita telah mula merasai, itu baru merasai bersama dengan Allah, maka kita sedang berjalan on the right track. Satu perjalanan yang betul. Perjalanan yang betul ni perkara yang kita gambarkan sebagai satu yang akan memberi kekuatan bagi kita. Kalau tidak, kita lemah, takut, makin takut, makin takut, makin takut. Semalam saya ada bincang-bincang, meeting-meeting dengan kawan-kawan. Kawan-kawan adalah di kalangan manusia-manusia yang ada, kawan-kawan kita ni NGO dan kawan-kawan lawyer pun ada. Jadi dalam perbincangan itu banyak perkara-perkara dibincang tentang apa yang berlaku pada hari ini. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, sistem manusia ni banyak sangat corruption, banyak sangat perkara yang merosakkan, banyak. Benarlah apa Nabi gambarkan, dunia ini adalah sesuatu yang menipu. Nampak hebat, nampak bagus, rosak. Dan sistem mulkan Jabariyah ini, di fasa keempat ini, memang sebenarnya sistem yang menguasai manusia untuk tujuan menyesatkan mereka, merosakkan mereka. Ada undang-undang tu pun di korup. Ada undang-undang bagus undang-undang, tapi korup, rosak. Yang merosakkan tu orang yang buat undang-undang tu, orang yang menguatkuasakan undang-undang tu yang rosak, orang yang memimpin tu yang rosak, orang yang ada ilmu, yang alim, yang pegang tu yang rosak. Ini nak sebut kat sini, kita tak boleh dah bergantung dengan makhluk, tak boleh bergantung dengan Allah. Maka salah satu perkara yang kita nak kena rasa di sini ialah bahawa kita kena menghidupkan zikrullah, menghidupkan suasana dalam hati kita, dalam pemikiran kita, rasa bersama Allah. Rasa bersama Allah, bukan tahu, rasa Allah bersama kita. Ini rasa, merasai. Dan merasai ini, dia bukan lahir dalam satu hari, 2 hari. Dia bukan teori, dia benda yang lahir dalam hidup kita. Sebab tu selagi kita tidak melaksanakan amalan-amalan, selagi kita melaksanakan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat, maka selagi itu kita tak boleh rasa Allah bersama kita. Dia tahu je lah, hati kita tidak tersentuh. Dan sebab itulah kita sambung yang semalam, bagaimana digambarkan kepada kita bahawa zikir itu adalah sesuatu yang membersihkan kita daripada syirik, daripada dosa, menolak kehendak hawa nafsu, kan? Dan caranya dia kena ada riadah. Riadah ni bukan riadah main bola aja, riadah fizikal, riadah spiritual, riadah latihan
spiritual, latihan spiritual. Dan antaranya perkara yang digambarkan sini untuk membersihkan hati, saya ringkaskan sajalah sebab kita masa tak banyak. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa sesungguhnya hati kita kotor, hati manusia itu kotor seperti besi yang berkarat, dan pembersihnya adalah zikrullah. Pembersihnya adalah zikrullah. Ya, zikir yang kita ingat zikir itu la ilaha illallah subhanallah itu saja, tapi zikir ni maknanya ialah bagaimana kita bila kita mengingati Allah, hati kita semakin kenal Allah, hati kita semakin mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, makin sayang pada Allah, makin kita mengagungkan Allah, makin kita rasa tunduk pada Allah. Itu maknanya merasai. Jadi bagi setiap sesuatu ada alat yang membersihkannya. Maka Nabi gambarkan untuk membersihkan hati ialah zikrullah. Macam mana? Dengan kita macam tadi lah saya Syekh Abu Bakar Al-Wawidah tadi, rahimahullah, lagi dia kena seksa, lagi dia kena pukul, dia rasa Allah tengok dia. Dia rasa Allah tengok dia. Dia sebut Allah kena pukul kan. Sakit, bukan tak sakit. Kena pukul ni Allah dalam hati dia. Dia tak sebut dalam lidah dia orang dengar, tak. Sebab Yahudi ni, Zionis ni, lagi dia tengok kita ni menjerit, lagi kuat dia pukul. Lagi seronok tengok kita sakit. Jadi dia cuma tahan Allah. Kena pukul, kenapa? Dia tembak mata dengan laser. Mata dia tembak dengan laser. Dan sehingga terbakar retina dia. Ataupun dalam dia terbakar. Sehingga buta. Dia tembak. Dia pegang kepala dia. Dia pegang kepalanya. Dia bukakan mata dia. Tembak dengan laser. Tembak dengan laser. Masuk. Terbakar. Tapi elok. Matanya nampak elok. Tapi dalam tu terbakar. Maknanya saraf tu rosak. Dia kena Allah. Dekat lebih daripada 40 hari dia seksa secara berturut-turut. Tiap-tiap hari dia kena. Bayangkan. Sebulan lah kita kata 30 hari senang kira. 30 hari, tiap-tiap hari, pagi petang, siang malam. Dia seksa, dia pukul, dia buat macam-macam. Syekh Abu Bakar Al-Wawidah, dia buat macam selama dia kemudian 40 hari. Dia pukul, dia seksa sampai akhir dia tembak dengan laser mata. Mata dia tembak, dia bagi buta. Allah. Dia tak nampak dah. Dah tak nampak dah. Bila habis daripada siksaan ni, lepas tu mata dia dah tak nampak dah. Dia nampak macam cahaya je. Bila cahaya nampak cahaya, tapi tak nampak image tak nampak langsung. Maknanya dia rosakkan retina, dia rosak, tembak saraf retina. Tak nampak image, nampak apa nama dia kata, cahaya dia. Dia tahulah siang dia tahu, tapi tak nampak. Image tak ada dah. Apa dia kata? Ni masalah lain lah. Dia kata kat saya kan, saya ingat lagi. Dia kata tak ada alasan untuk kamu semua tidak hafal Quran. Tidak ada alasan, dia kata. Kenapa? Sebab dia ketika aku buta, ketika itulah aku boleh menghafal Al-Quran 30 juz. Ketika dia seksa tu, buta, lagi dia buta, lagi kuat dia boleh menghafal Quran. Kan? Lagi kuat ingatan dia. Ketika dia buta, maknanya Allah ambil nikmat mata, tapi Allah bagi nikmat lain. Tak ada alasan. Ada seorang Syekh Abu Wa'il rahimahullah meninggal juga lah. Syekh Abu Wa'il lebih tua daripada dia. Abu Bakar Al-Wawidah tak tua sangat, tapi wajah dia macam orang tua dah, kena seksa tua. Tapi Syekh Abu Wa'il umurnya 80-an. Antara orang awal yang diceritakan tentang bagaimana dia halau keluar daripada Palestin. Halau keluar daripada Palestin. Masa tu dia kanak-kanak lagi. Malam-malam kami dikejut oleh mak ayah kami, "Bayang, ambil barang yang cepat. Kenapa? Yahudi dah sampai hujung kampung. Askar dah sampai hujung kampung, nak bunuh kita. Mari cepat ambil." Puan keluar, dia kata. Maka mereka satu keluarga dengan anak beranak dia, dengan bapa dia semua sekali, dengan dia punya makcik lah apa sebelah-sebelah rumah, semua lari keluar daripada rumah, tinggalkan rumah tu. Yahudi nak masuk dengan apa nama askar dah masuk hujung kampung. Bayangkan hujung kampung masuk. Dah sampai dah dengar bunyi tembakan semua. Jadi dia kata, aku dengan bapa aku, mak aku semua lari. Dalam perjalanan lari menyusuri sampai padang pasir, sampai masuk ke tepi laut sebagainya. Lari keluar daripada Palestin. Ini masa peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah 1948. Lari dia kata. Makcik aku sampai sakit mati, meninggal. Dalam perjalanan dalam lari tu meninggal. Sakit, meninggal. Berhenti sekejap, tanam. Jalan lagi. Lari. Kau tidak kena kejar dengan askar. Askar dia dengar, dia lari sampai ada yang sakit, ada yang mati. Bayangkan Syekh Abu Wa'il
Ketika itu umur dia dah 80-an, dekat 90-an, meninggal dah dia, meninggal. Dia kata apa? Tak ada alasan bagi orang muda-muda. Kamu umur berapa tahun? 40 tahun. Kamu umur tahun 30 tahun. Kamu umur berapa? Aku 80 lebih boleh hafal Quran 30 juz. Engkau tak boleh hafal. Malulah kau ke Allah. Malu ke Allah, dia kata. Malu ke Allah. Jadi orang yang imannya kuat, yang bersih hatinya tu, makin tua makin kuat. Makin sakit makin kuat. Makin ditahan, ditekan, diseksa, makin kuat. Bukan makin lemah, makin kuat. Kenapa? Iman pada Allah tadi. Kerana dia mengingati Allah. Ini zikrullah sebagai pembersih jiwa, pembersih daripada syirik. Hari ini kita bergantung dengan hidup kita, bergantung dengan kerja kita. Kita takut hilang kerja, kita takut hilang dunia. Betul lah benda tu, makanan, minuman. Tapi pergantungan kita tu, bukan kita tak payah bekerja, bukan. Pergi bekerja, cari kerja, buat kerja macam biasa, tak apa. Tapi hati tu jangan bergantung dengan makhluk, dengan dunia. Bergantung dengan dunia, kalah kita. Confirm kalah. Ini yang kita nak proses. Ini kita nak proses. Jadi Nabi kata apa? Setiap satu itu ada pembersih. Dan bagi manusia, hati itu dibersihkan dengan zikrullah. Dan jauhkanlah syaitan itu dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kerana syaitan akan kesakitan dengan ucapan kalimah tersebut. Ni kata-kata dari kata-kata inilah apa namanya para ulama yang menghuraikan, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah dan sebagainya. Bila kita zikir tu, syaitan sakit. Bila kita zikir, syaitan sakit. Jadi kita berzikir, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan digambarkan kerana syaitan tu sakit sebagaimana kesakitan unta, salah seorang daripada kamu yang menunggangnya dengan muatan yang berat di atasnya. Jadi bila kita berzikir ni, maka syaitan tu dia akan sakit. Sebab tu banyakkan zikir. Siapa yang kena sihir, bila kita kena sihir, syaitan, iblis ataupun jin ada dalam badan kita. Dia letak penyakit-penyakit tu dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kita berzikir lama-lama terhurai, terungkai. Banyakkan zikir, lagi banyakkan zikir. Tapi zikir dalam rangka nak dekat Allah. Ya, ada kekuatan, ada roh. Maka dia akan sakit kan. Zikir kepada Allah Ta'ala itu adalah benteng daripada godaan syaitan. Benteng daripada godaan syaitan. Sebagai satu hadis qudsi, saya macam mana lah hadis qudsi. Allah berfirman, La ilaha illallah adalah bentengku. Hadis qudsi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Benteng maksudnya pertahanan yang Allah bagi kepada kita. Barang siapa yang mengucapkannya, masuklah di dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka amanlah ia daripada azabku. Kalaulah La ilaha illallah boleh menyelamatkan kita daripada azab di akhirat, apalah sangat azab di dunia. Allah akan selamatkan kita. Bukan maknanya kita tak kena susah, bukan maknanya gitu. Ucap kalimah La ilaha illallah jadi kaya, bukan begitu kan. Tapi nak maksud ni ialah bila kita mengucap kalimah La ilaha illallah, kita berzikir, kita merasai kebesaran Allah, mendekati Allah tadi, maka Allah beri kekuatan bagi kita, keamanan. Mungkin kita diuji dengan kemiskinan, mungkin kita diuji dengan ketakutan, kita mungkin diuji dengan paksaan, ancaman, tekanan, gertakan, herdikan, boikot, mungkin diuji. Tapi bila dia La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah campakkan kekuatan, ketenangan, keamanan kepada mereka yang berzikir. Ini hadis qudsi, hadis qudsi. Jadi sebab itulah secara umumnya kita nak sama-sama memahami bahawa salah satu amalan yang besar ialah zikrullah. Amalan yang besar ialah zikrullah, iaitu kita mengingati Allah. Ingat Allah, kita merasai bersama Allah. Ingat Allah, merasai bersama Allah. Itu zikir. Ingat Allah, merasai bersama Allah. Itu zikir. Kita zikir tapi tak rasa Allah bersama, belum zikir lagi. Belum lagi. La ilaha illallah, La ilaha illallah, tapi kita bermaksiat depan Allah. Belum berzikir. Kita baru sebut La ilaha illallah, belum zikir. Zikir tak sampai, tahap zikir tak sampai. Zikir memang ingat Allah dan rasa Allah bersama kita. Jadi bermula dengan lidah, kemudian dia akan pergi ke hati. Dia akan memberikan zikru sir, zikr sir, zikir yang tersembunyi dalam hati kan? Jadi hati akan berzikir. Bila hati dah mula berzikir, bila hati dah mula, dia akan masuk ke dalam. Hati ni ada 7 lapis. Masuk sampailah ke bawah, ke dalam sekali. Asir, ada lub, di tempat yang paling dalam sekali dalam hati tu.
maka ketika itu bila hati kita yang dalam kita telah berzikir, maka dia tidak akan tinggalkan zikir. Dia akan sentiasa berzikir. Kita bercakap pun dia berzikir, kita makan pun berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun Allahu Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir dari dalam. Tapi kita nak dapat yang itu, kita kena latihan, buat latihan. Kita banyakkan. Sampai dah dalam tu, tak ada dah, tak keluar dah. Dia tak keluar dah. Masa setan nak masuk badan kita tak boleh. Terbakar dia. Masuk dalam badan terbakar. Tak boleh masuk badan, dia boleh main kat luar je. Main kat luar je. Nak kacau kita, dia berjauh je. Nampaknya pocong lah apa itu semua kan. Pocong hembus je dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hembus kat dia. Terbakar dia. Cubalah buat. InsyaAllah Allah bakar dia. Orang yang dekat dengan Allah ni Allah tolong. Orang yang jahat ni Allah tak suka, Allah benci dengan dia. Tapi Allah izin kenapa? Allah izin sebab Allah nak uji kita. Allah nak tingkatkan iman kita. Allah nak bagi nikmat pada kita. Allah nak bagi rahmat pada kita. Allah uji kita. Apakah kamu berkata kamu beriman tapi kamu tidak diuji? Kan Allah tanya tu dalam Quran. Jadi bila kita susah, kita kata Allah sedang uji aku. Rasa Allah sedang uji aku, bukan tengok susah tu. Maka bila kita rasa Allah uji kita, kita pun boleh sabar. Sabar. Allah uji aku ni, sabar. Kemudian nak redha. Redha ni apa? Tenang. Kalau Allah uji aku, tentulah itu baik bagi aku. Maka aku terima dengan tenang, dengan redha kepada Allah. Tenang. Tenang aja pada Allah. Tenang tu kan kekuatan. Jadi pengertian umum kepada zikrullah itu adalah mengingat Allah dalam setiap ibadah. Dalam setiap ibadah ada zikir. Apa zikir? Ada ingat Allah. Sembahyang, zakat. Sebab tu zakat tu dia ada niat nak zakat. Niat tu nak ingatkan kita pada Allah. Nak niat aku ni nak infak zakat pada Allah, pada jalan Allah. Puasa, haji, Quran, dakwah, belajar, bekerja, sebagainya. Semualah. Bila kita lakukan atas nama Allah, bismillah, dan kita lakukan bersama Allah, zikrullah, maka jadilah kita orang yang membersihkan hati kita. Inilah yang digambarkan sebagai tarikat. Tarikat ni apa? Jalan nak jumpa Allah ni, jalan nak pergi dekat Allah ni, jalan nak bersama Allah. Itu tarikat. Macam mana cara? Banyaklah cara. Banyak cara. Cara sembahyang, cara puasa dan sebagainya. Dan zikir ini sebenarnya dia adalah zikir-zikir yang boleh sampai kepada kepada rangkaiannya, seperti dari gambarkan dengan sanad dan sebagainya lah. Dengan sanad sebagainya, bila kita berzikir dengan sanad itu saya akan bincang dalam Zoom. Zikir sanad saya akan bincang dalam Zoom. Saya tak bincang kat sini lah. Baik. Jadi hikmah zikir ni supaya kita bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, kita tenang, kita merasa fana yang benar, makrifat, kenal Allah. Ini semualah kata pasal yang bersangkut dengan zikrullah. Itulah insya-Allah apabila kata Abu Sa'id Al-Haras radhiyallahu anhu, apabila Allah Ta'ala mahu mengangkat seseorang hambanya menjadi awliya dia, wali dia daripada hamba-hamba yang lain, maka kalau Allah mahu memberikan seseorang itu, menjadikan dia awliya Allah, menjadikan dia al-mahdiyin, menjadikan orang yang berjuang, maka dia akan membukakan padanya pintu zikir. Maka dia akan banyak berzikir, banyak ingat Allah lah, banyak bersama Allah. Maka bila ia merasai lazat berzikir, dan berzikir bukan zikir saja, dia rasa semakin kuat, semakin lazat, seronok. Zikir ni bukan beban. Kita rasa berat, penat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis-habis penat. Penat kan. Orang berzikir yang bersama Allah, dia tak penat. Kita penat. Maknanya kita ni baru nak mula lah kan. Baik. Apabila dia mula berzikir, dibukakan pintu zikir padanya oleh Allah, maka apabila dia merasai lazat, dia rasa seronok, rasa lazat berzikir ni, maka dibukakan padanya babul qurb. Dan babul qurb. Dan babul qurb ni pintu-pintu untuk takarub dengan Allah, untuk dekat dengan Allah. Jadi zikir ni tak semestinya kita boleh berzikir kita dah dekat dengan Allah dah, tak semestinya. Tapi apabila kita mula berzikir, membuat latihan, terutama zikir-zikir yang diajar, yang ada dia punya sanadnya, yang ada dia punya gurunya, mursyidnya, yang kita boleh sama-sama buat. InsyaAllah kita akan buat dalam Zoom nanti.
Jadi bila kita dah mula sampai peringkat lazat dalam berzikir itu, maka Allah akan buka disebut babul qurb, iaitu pintu-pintu taqarrub kepada Allah. Maka kita pun akan diangkatnya kepada majlisul uns. Itu kita merasai tenang bila Allah bukakan babul qurb itu, iaitu pintu yang boleh mendekatkan dengan Allah ni, maka kita akan duduk dalam satu majlisul uns, iaitu majlis yang mesra dengan majlis yang pun penuh kemesraan dengan Allah, majlis yang penuh ketenangan bersama Allah, kemesraan, kita rasa sayang ke Allah, dekat dengan Allah, kita rasa mesra pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas itu akan diangkat ke atas kursi tauhid, maka kita akan diangkat untuk mentauhidkan Allah, kita akan mentauhidkan Allah. Kemudian selepas itulah diangkat daripada hijab, maka barulah Allah buka hijab, kita mula musyahadah. Kita mula mempersaksikan sesuatu yang sebelum ni mungkin kita tak nampak. Contohnya tengok pokok, mula melihat apa? Pencipta, banyak Allah, kuasa Allah mula nampak. Contoh ni paling mudah. Tengok pokok, hari kita tengok pokok tak nampak apa-apa. Tak nampak apa, nampak pokok . Tapi bila Allah buka hijab, melihat pokok, kita melihat keindahan kuasa Allah, penciptaan Allah, kekuatan Allah, mula melihat perbuatan Allah, sifat Allah, makin kenal Allah, makin kenal dia musyahadah, makin kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita akan masukkan dalam Darul Fardaniyah, maka dia akan dibukakan hijab Jalali wal Uzmati, dia akan buka lah hijab, makin tambah lagi. Jadi apabila sampai kepada Jalali wal Uzmati tadi itu, dia akan merasa tidak ada lain lagi, hanya Allah sahaja. Ini peringkat-peringkat fana, peringkat-peringkat baqa semua. Jadi namanya peringkat-peringkat, kita tak sampai situ. Yang kita ni baru nak baca la ilaha illallah ngantuk, la ilaha illallah ngantuk kan. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanal azim, astagfirullah, lebih sikit je ngantuk. Penat. Kita bawa lidah, bawa hati sikit-sikit baca. Tak sampai lagi kat dalam, tak buka lagi. Kita kena latihan, kita buat latihan. Sehingga akhirnya kita akan mendekatkan diri dengan Allah, sehingga yang kita ingat dalam hati kita hanyalah Allah. Allah tutup dunia daripada hati kita. Orang yang bersih daripada dunia ni, orang yang telah bersama Allah tadi. Dia tutup dunia. Maksudnya dia dah tak heran dah dunia. Dunia tak apa. Jadi dia bersama dunia kerana apa? Kerana dalam rangka perjuangan, dalam rangka dakwah, dalam rangka tarbiyah, dalam kata jihad. Itu je. Maksudnya dekat dunia ni dalam rangka dakwah, tarbiyah, jihad. Itu je. Bukan lain. Kenapa dia dah bersama Allah? Sebab dunia kan tempat ujian dunia ni kan. Apa lagi kita nak? Tempat rehat, tempat tidur, tempat ni di akhirat, dalam syurga Allah. Tapi kita tak boleh rasa benda ni lagi kan? Tak rasa. Susahlah ustaz nak rasa ni. Macam nak rasa? Kita ingat Allah pun tak. Ingat Allah pun sekali-sekali je. Jadi kita akan ikut lalui proses. InsyaAllah kita akan sambung, dan insyaAllah kita akan lihat bagaimana sampai peringkat kita akan keluar daripada kegelapan dunia. Akan keluar. Saya tengok, saya bacakan apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Maka Allah SWT akan tutup, kita akan menjadi seorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga Allah kita akan ditutupkan kita benda-benda yang remeh-remeh ini. Kejauhan hati itu, lupa hati. Kedekatan kita ialah bila kita ingat pada Allah. Maka kejauhan itu Allah tutup kita, ditutup dengan dunia yang maknanya kita bukan tak nampak dunia, maknanya kita ni kan tak heran dengan dunia ni, tak heran lah. Itu hati kita tak heran dengan dunia. Kemudian lepas tu dia akan buka, dikasyaf, terbuka pula hijab yang gelap. Sebelum ni tak nampak apa-apa. Nampak pokok, nampak pergi tengok langit, nampak langit, tak merasai, tak melihat kekuasaan Allah. Allah tutup lagi masa tu kan. Maka Allah buka, itulah nur, itulah cahaya. Kasyaf, terbuka tu cahaya. Kita terbuka tu cahaya. Macam mana kata Syekh Abu Bakar Al-Wawidah tadi kan, dia melihat orang, dia melihat Zionis Israel yang nak pukul dia tu, penjara tu nak pukul dia. Dia tak melihat Zionis tu sebagai orang yang ada senjata, yang kuat, yang hebat. Tak, dia nampak sebagai makhluk. Dia boleh nampak sebagai makhluk, dia boleh rasa sebagai musuh Allah. Dan dia boleh rasa pula Allah melihat dia. Ini nur, ni cahaya, kasyaf. Ini salah satu daripada kasyaf disebut, kasyaf yang ada. Nur, dia melihat manusia ni manusia.
Bukan Tuhan. Tak ada takut pun. Walaupun sakit. Sakit tak? Sakit lah. Kena pukul sakit lah. Bukan tak sakit. Buta mata. Kena tembak dengan laser. Buta mata dia. Buta. Tapi buta mata Allah bagi tengok. Allah bagi ambil cabut. Allah yang cabut buta. Dia boleh rasa boleh redha. Dia senyum. Masa saya tanya macam mana perasaan Syekh masa kena seksa, senyum dia. Macam kita tanya macam mana rasa makan kambing bakar. Macam mana makan kambing bakar ni, sedap tak? Oh, senyum. Senyum. Macam mana makan durian Musang King ke, durian Blackthorn ke, durian yang sedap lah. Kalau orang suka durian kan. Oh, senyum. Senyum dulu sebelum cakap, senyum. Sebab boleh bayangkan kambing bakar macam mana, boleh bayangkan boleh merasai kenikmatan kambing bakar durian tadi tu. Bila sebut dengan dia, macam mana Syekh kena seksa dengan, kalau kita lah sedih dulu. Allah, maksud tu susahnya. Susah dulu kan. Apa ayahnya macam ni. Dia giling balik. Kenapa? Dia teringat susah, sakit dalam tu. Teringat sakit. Dia teringat sakit kena seksa. Kalau kita lah macam mana perasaan kena COVID-19? Oh payahnya. Nak nafas susah. Gini. Kita nampak susah lah. Syekh tu boleh tanya macam mana Syekh kena seksa dulu. Saya berdua dengan dia. Saya ingat lagi malam tu dia duduk seorang-seorang tengah duduk baca Quran gitu. Saya dekat pelan-pelan. Assalamualaikum Syekh, boleh saya tanya sikit tak? Saya tanya soalan lama ni. Ada 2-3 soalan saya tanya kat dia lah. Jadi satu soalan ni tentang macam mana suasana keadaan dalam penjara ketika kena seksa. Dia senyum. Jadi maknanya dia teringat Allah dulu. Dia teringat kenikmatan di sebalik kesakitan. Kenikmatan seksa di sebalik kesakitan kena pukul. Kenikmatan bersama Allah di sebalik kesukaran dia, ketakutan yang ada di situ, dia ancam, dia getak, dia tengking dan sebagainya. Inilah disebut kasyaf, nur. Nur yang Allah beri kepada mereka yang ada kekuatan dengan zikrullah. Dibersihkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah hadis kursi, aku sebagaimana yang disangka oleh hamba-Ku. Aku sebagaimana yang disangka oleh hamba-Ku. Aku bersama dia apabila dia ingat kepada Aku. Bila seorang hamba ingat kepada dia, maka Allah bersama dia. Bila kita ingat Allah, Allah bersama kita. Ini hadis kursi ni. Dan apabila ia mahu rahsia ini, aku bersama dia. Dia ingat, apabila dia ingat kepada Aku. Apabila dia mahu rahsia yang besar, kasyaf yang agung serta hakikatnya, maka sentiasa ingat kepada Allah. Jadi itu rahsia kita nak dengan Allah ni, kita kena banyak zikrullah. Banyak zikrullah. Itu insya-Allah. Kalau kurang banyak lagi, kita akan sambung lagi lah. Kita akan bincang sampai kita akan bincang satu tajuk. Tajuk ni mungkin tak tahulah sempat besok kot boleh kot insya-Allah. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Bagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kalimah thayyibah ni, kedahsyatan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah yang merupakan disebut baqiyatus salih, kalimat baqiyah. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik sawaban wa khairun amala. Jadi Allah gambarkan dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi yang kita baca tu kan. Dan al-baqiyah as-salihat adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, lebih baik untuknya berharap, untuk menjadi harapan padanya. Ini harapan, ni surah Kahfi. Jadi kita akan bincang tajuk al-baqiyah dan al-baqiyah as-salihat. Dan al-baqiyah as-salihat ni apa dia? Ini dahsyatnya mengingati Allah, ni dahsyatnya mengingati Allah. Tapi orang akhir zaman kena tahulah rahsia ni. Jadi kalau tak, kita akan biarlah kan. InsyaAllah. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang tak sampai ke, tak faham ke. Saya mohon ampun daripada Allah, minta maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah dengan ikhlas bersama dengan perjuangan ni. Doa tuan-tuan kita hajar doa. Saya minta tuan-tuan doakan supaya saya sedang berfikir untuk berjumpa dengan orang-orang yang besar-besar ni. Orang besar-besar ni dari seluruh dunia lah pangkat dia tu. Jadi tujuannya untuk nak menyampaikan dakwah dan menyampaikan hajat-hajat rakyat lah. Jadi kita nak jumpa dengan dia dan nak sampaikan beberapa kebenaran fakta
doakan supaya perjumpaan itu membuka hati mereka, supaya Allah buka, Allah mudahkan. Kita ni banyak dosa, kita ni banyak lemah, jadi mintalah ke Allah, kasihan kat kita lah kan, rahmat kita lah kami semua ni kan. Minta doa tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mungkin dalam masa terdekat akan jumpa orang yang besar-besar, tapi tuan-tuan tak tanyalah siapa dia kan. Orang kalau sebut nama semua orang kenal lah. Tapi nak sebut sini, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan kepada mereka juga. Kita hajat hidayah kepada semua orang supaya kita boleh bangkit dan lawan Dajjal ni, lawan Dajjal ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad samat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahat ala nusrati syariatik wa sikillahumma rabitataha wa jimuddaha wa ihtiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلا أن كنتنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.